Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Azmin dilantik Ketua Pembangkang Selangor, Lau jadi Speaker. Ahli Dewan Undangan Negeri Halul Kelam Muhammad Azmin dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Lau Weng San. Diharapkan Ketua Pembangkang telah dilantik dan disetujui dapat menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Tahniah diucapkan. Lau yang juga bekas Adun Banting mengesahkan bahawa dia menerima surat pencalonan bekas Menteri Besar itu daripada Perikatan Nasional. Jawatan Ketua Pembangkang sudah ini dipegang oleh Adun Sungai Tawar dari BN, Rizam Ismail. Bagaimanapun, BN dan Pakatan Tawar bergabung. Lau hari ini dipilih sebagai Speaker setelah mendapat 34 undi. Dia mengalahkan timbalan Pesuruhjaya 3 PAS Selangor Muhammad Fuad Muhammad Saleh yang menerima 22 undi. Setiausaha DUN Selangor Gayatri Parasena memaklumkan undi sulit pada mesyuarat pertama penggal dijalankan berikut terdapat dua calon speaker yang dikemukakan. Sementara itu Muhammad Khairudin dipilih sebagai timbalan speaker DUN setelah mendapat 34 undi mengalahkan Adun Sungai Ramal Muhammad Syafiq Ingah menerima 22 undi. Lalu kemudian mengisytiharkan Muhammad Khairudin dan juga Adun Bukit Antarabangsa dipilih sebagai timbalan speaker DUN Selangor setelah undi sulit dilakukan. Berikutan dua calon untuk jawatan itu dikemukakan. Pada persidangan itu juga 50 DUN mengangkat sumpah dan menandatangani surat sumpah didahului Menteri Besar. Baik. Ada yang persoalkan itu daripada segi Selangor itu sendiri, kalau kita lihat kenapa lambat dan sebagainya, macam saya sebut dari tempoh hari bahawa Sultan Selangor gering. Itu antara sebab kenapa lambat. So sekarang ni kenapa perlu ada undian? Kenapa PAS pula hantar wakil? Kenapa PAS pula hantar calon untuk jadi speaker? Untuk jadi speaker ni sesiapa boleh hantar calon. Kalau sekiranya lebih daripada 2 calon, maka undian hendaklah dilakukan. Kalau ikut perlembagaan dan peraturan mesyuarat, maka undian dah dilakukan. So undian dilakukan, so kita tengok dua speaker itu, Lau dan juga Kamri, Adun Bukit Antarabangsa telah dilantik masing-masing menjadi speaker dan juga timbalan speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Baik, yang menariknya saya bukan nak bahas itu. Yang menariknya saya tak nak bahaskan tentang Azmin sebagai Ketua Pembangkang ni, tuan-tuan. Dia pernah duduk di situ sebagai Menteri Besar yang tidak diredai sebenarnya. Yang tidak diredai. Kenapa tidak diredai? Sebenarnya langkah kajang itu bukan untuk Azmin. Langkah kajang itu untuk Anwar Ibrahim dan juga Wan Azizah pada waktu itu. Kita pun tahu ceritanya lah. Saya tak nak cerita panjang-panjang mengenai tersebut. So akhirnya dia sailang. Dia diangkat jadi Menteri Besar. Okay, tak apa. Kita jalan je kan. Yang penting bila kita jalan tu, kita sebab kita nak negeri kita ni jalan, negeri Selangor ni jalan, kita kata. Pemerintahan dia berjalan. So malah nak panjang-panjang cerita, dia jadi Menteri Besar pada waktu itu. Akhirnya berlaku pengkhianatan, kita pun tahu. Sekarang ini ditakdirkan dia telah menjadi Ketua Pembangkang di negeri Selangor itu sendiri. Hasil yang dia lakukan sebelum ini, dia jadi Menteri Besar, sekarang ini dia jadi Ketua Pembangkang. Kita tengok level dia macam ni, tuan-tuan. Cita-cita Azmin ni tinggi. Siapa yang tak tahu, Azmin ni dia dulu sebenarnya cita-citanya adalah untuk nak menjadi bukan setakat Menteri Besar, Perdana Menteri Malaysia. The reason kenapa dia khianat pada tahun 2020, dia setuju untuk khianat pada tahun 2020, tidak lain tidak bukan adalah untuk nak jadi Perdana, paling kurang timbalan, lepas tu dia akan jadi Perdana Menteri. Itu antara sebab kenapa dia entice, dia menggoda ramai orang-orang PKR pada waktu itu, Parti Keadilan. Dia kata, aku akan jadi timbalan Perdana Menteri. Aku akan jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas ini kau tengok, aku akan jadi timbalan Perdana Menteri. Selepas itu jadi Perdana Menteri, maka ikutlah aku masuk ke dalam parti yang kita khianati PKR ni. Kita bentuk kerajaan, kita akan jadi Perdana Menteri. Dia daripada no one, nobody. Siapa yang tak tahu, Azmin ni dulu pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau tak silap saya, dia hanyalah seorang setiausaha sulit. Pegawai biasa je. Pada masa tu umur dia dalam 20-an, maybe late 20s lah, late 20s. Lepas berlaku reformasi, dia pun ikut Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi dia kat belakang. Dia kata dia pernah kena tangkap ISA. Dia tak pernah kena tangkap ISA, dia tak pernah. Dia tak pernah melalui peristiwa tersebut. Orang berkempen pun muka dia tak ada kat situ. Tetapi bila bab merebut jawatan, bila bab nak jadi jawatan yang tinggi, dia antara orang yang ke depan. Bila menang 2018, dia antara orang yang mula-mula dilantik sebagai Menteri Besar. Kemudian dia tengok geng-geng lain semua dah jadi Menteri Kabinet. Dia terus pergi jumpa Mahathir dan dia letakkan nama dia. Akhirnya dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Dia tak nak ke belakang, tuan. Dia akan sentiasa nak jadi orang yang ke depan dan sentiasa nak naik dan naik dan naik dan naik. So akhirnya apa yang berlaku, kita tahu kerajaan tumbang. Selepas itu
dijatuhkan kerajaan, walaupun dia jadi Menteri Ekonomi, akhirnya dia tidak memiliki apa-apa. Daripada seorang yang Menteri Besar, nothing from Menteri Besar naik kepada Menteri Ekonomi, hampir menjadi timbalan Perdana Menteri, nama dia antara yang dicadangkan sebenarnya. Tetapi pada masa itu Barisan Nasional tak setuju. Dia mestilah timbalan itu datang daripada sama ada PAS ataupun UMNO pada waktu itu, gabungan dengan Bersatu pada waktu itu. Takkanlah Perdana Menteri bersatu, timbalan juga bersatu. Sebab itulah kenapa, kalau tuan-tuan perasan, kenapa Muhyiddin Yassin tak nak pada waktu itu lantik timbalan Perdana Menteri. Sehinggalah akhir sekali, barulah dia lantik siapa? Ismail Sabri. Awal-awal tu dia tak lantik sebenarnya timbalan Perdana Menteri. Kalau tuan-tuan ingat lah. Memang sebab berlaku pertikaian di antara Azmin yang nak jawatan timbalan Perdana Menteri, kemudian UMNO pun nak pada waktu itu, PAS pun nak pada waktu itu. Dan berlaku kemelut yang kita tahulah, yang berlaku kemelut dan sebagainya. But point is, dia dah berada di satu kedudukan yang tinggi. Tetapi dia berada dalam kedudukan itu, dia berada dalam keadaan pengkhianatan. Dia mengkhianati sewaktu jadi menteri besar. Dia khianat. Sewaktu dia jadi naik ke atas jadi menteri kabinet dalam kerajaan Mahathir, pun dia khianat. Dia letak nama lain. Saya ingat lagi masa tu. Masa dia naik dan jatuh kerajaan, jadi menteri ekonomi sekali lagi, pun atas sebab dia khianat. Kan atas sebab dia khianat, dia bukan menteri ekonomi, dia tukar jawatan pada masa itu. Khianat. Selepas itu, lepas dia khianat, dia masuk bertanding, dia kalah. Dia bertanding, dia dun. Okey, dia menang. Akhirnya, Tuhan letak dia dekat situ sebagai ketua pembangkang. Ini simbol. Simbol apa tuan-tuan? Tengoklah ketua pembangkang Selangor, itulah simbol kepada pengkhianatan. Tuan-tuan tengok muka dia hari-hari nanti, dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, simbol kepada pengkhianatan. Kan? Orang Hulu Kelang yang undi dia, hadaplah. Tapi itulah dia, simbol kepada pengkhianatan. Muka itu yang akan menjadi simbol kepada pengkhianatan. Jadi, kita kena faham, benda ini yang akan, kalau kita tak bendung daripada awal, sebagaimana yang saya perjuangkan dahulu, kita perjuangkan lama benda ni, menentang pengkhianat dan pengkhianatan ni, kita telah berjuang lama. Kita telah cuba untuk nak menghalang pengkhianat-pengkhianat ni daripada nak merosakkan reformasi kita. Nah, pembangkang baru-baru ni dia buat demo lah. Dia kata reformati dia kata. Betul lah reformati, sebab dia orang yang bawa reformati. Dia orang tak pernah kenal apa itu reformasi. Dia tak pernah tahu pun apa itu reformasi. Yang berada di dalam PAS yang memahami reformasi itu semua dah keluar dah. Dan menyertai amanah atau bersama dengan Pakatan Harapan. Yang berada di dalam PAS sekarang ini, dia orang tak faham apa itu reformasi. Dia orang tak bersama dengan dia bersama dengan arwah Tuan Guru Nik Aziz, bersama dengan arwah Tuan Guru Fadil Noor. Dia orang bersama. Tetapi dia orang tak melalui dan memahami reformasi yang dimaksudkan. Reformasi yang kita nak masukkan satu reform, satu pembaikan. Apa dia? Asas ni macam ni. Hari ini kena lebih baik daripada semalam. Esok kena lebih baik daripada hari ini. Itu reformasi. Dia bukan revolusi. Sebab itu bila geng-geng sosialis di dalam Malaysia kini, antaranya Benz Ali lah, saya sebut nama dia. Dia ni geng-geng sosialis. Mereka memikirkan tentang revolusi. Kan dia memikirkan tentang revolusi sebagaimana yang dilakukan oleh komunis kepada SARS di Rusia pada waktu itu. Di mana satu keluarga SARS dibunuh dan sebagainya. Itu revolusi. Kita bercakap tentang soal reformasi. Kita nak cakap macam mana, cakaplah. Tetapi reformasi ini adalah proses di mana kita kena mencabut satu persatu akar kerosakan itu daripada akarnya. Kita bukan setakat kita nak menebang atas dia, tapi akhirnya kerosakan itu tetap ada. Dan kita mula dengan apa yang kita lakukan sendiri. Kan jawapan Azalina sangat cemerlang, saya boleh katakan. Bagaimana Azalina sendiri mengatakan bahawa itu semua terpulang kepada budi bicara. Ini K. Zahid lah. K. Zahid. Azalina bercakap tentang budi bicara. Dalam perlembagaan, ada dua sahaja entiti yang ada perkataan budi bicara menurut Azalina. Yang satu, yang di Pertuan Agong. Ada lebih kurang 4 atau 5 artikel di dalam perlembagaan menyebut budi bicara yang di Pertuan Agong. Dalam bahasa Inggeris, budi bicara ni discretion. Discretion, budi bicara. Meaning to say, atas budi bicara terpulang mereka nak bagaimana-bagaimana, selagi dalam kerangka itu dibenarkan, mereka boleh melakukan. Entiti kedua yang ada perkataan budi bicara perkara 145 perlembagaan adalah Peguam Negara.
So peguam negara mempunyai budi bicara ke atas, sama ada nak menggugurkan, sama ada nak mendakwa, sama ada nak meneruskan, sama ada nak mengubah. Itu budi bicara. Dan saya belajar undang-undang dulu, bila kita menyebut soal budi bicara peguam negara, dia punya kuasa tu sangat luas. Peguam negara ni boleh lihat antara orang yang mempunyai kuasa yang very wide, sangat luas di dalam negara, di samping Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong.